pembudayaan, pemakaian batik ini dapat menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kau. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan Yang Hormat. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Menteri di atas jawapan. Dua aspek utama yang harus kita ketengahkan. Satu, kesedaran, dan kedua adalah harga yang kompetitif. Dalam aspek kesedaran, kita lihat saja semasa Presiden Jokowi mengumumkan kabinet line-up di Indonesia, kesemua mereka anggota kabinet memakai batik Indonesia. Tapi kita masih lagi berhadapan undang-undang dalam Dewan Rakyat tidak memberikan laluan kepada ahli parlimen lelaki memakai batik Malaysia. Jadi saya sambut baik, hanya saya pohon agar Yang Berhormat dapat membantu kerana kesedaran inilah baru dapat melahirkan usaha untuk mengetengahkan supaya batik itu dapat dijual dalam harga yang kompetitif bagi pihak pengusaha batik-batik Malaysia di seluruh negara. Terima kasih. Tunggu PM barulah pakai batik. Ya, silakan Menteri. Saya sokong pakaian batik di Dewan Rakyat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Matang Pauh. Cadangan yang baik daripada Permatang Pauh. Saranan daripada Yang Berhormat untuk pemakaian batik di Parlimen. Walaupun kita masih belum dapat menerima jawapan yang positif daripada pihak Dewan, tapi kita bolehlah memakai, kalau tak pakai baju batik pun pakai tie batik pun boleh jugalah. Supaya kita dapat menyokong pengusaha-pengusaha batik tempatan. Dan seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Matang Pauh tentang program awareness ataupun program kesedaran, kami pihak Kraftangan Malaysia juga telah pun banyak mengadakan program-program pendidikan di mana kita juga membawa artisan-artisan kita kepada tadika, di sekolah, di universiti bagi memberi pendedahan awal kepada mereka untuk menghargai batik Malaysia. Dan selain itu juga kita memberi memberi ruang juga kepada pengusaha-pengusaha batik Malaysia supaya mereka boleh memperagakan batik-batik mereka di kompleks membeli belah yang tersohor di Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Kuala Terengganu. Speaker. Kuala Terengganu. Ya, silakan Rembau. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Saya juga turut menyokong Pematang Pauh merayu kepada Tan Sri supaya dapat meluluskan permohonan untuk kita memakai baju batik di dalam Dewan Rakyat. Sedangkan di Parlimen Singapura juga mereka telah melonggarkan dress code dengan izin untuk memudahkan pakaian. Sebab yang penting di sini konten kita yang dipertua dan bukannya form kita. Soalan kepada Timbalan Menteri berkenaan dengan kos. Ini yang disebut sebagai perkara yang menghalang pemakaian batik di kalangan pasaran umum di Malaysia disebabkan kononnya kos batik Malaysia ini lebih tinggi daripada lambakan batik murah daripada negara-negara jiran terutamanya Indonesia. Apakah kementerian ingin melihat kepada production cost batik ini, terutamanya pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Pantai Timur dan sebagainya, antaranya pembelian kain secara pukal dan sebagainya untuk kita menurunkan kos. Dengan menurunkan kos, saya percaya lebih ramai lagi generasi muda akan memilih batik Malaysia dan bukannya pakai batik Indonesia yang kita melihat pada hari ini. Terima kasih. Tan Sri Speaker, mohon saya tanya sikit je soalan. Please. Sebab batik ini memang dekat pada hati orang. Ya. Boleh Tan Sri? Okey, terima kasih Tan Sri Speaker. Tahniah Permatang Pauh. Saya sangat setuju dengan cadangan Permatang Pauh. Yang Berhormat Menteri, dua perkara Yang Berhormat Menteri. Saya amat terkesan dengan usaha-usaha pengusaha-pengusaha kita di kampung-kampung dan juga di luar bandar. Sebab itu di mana ianya dilahirkan batik-batik ini. Tetapi Yang Berhormat Menteri, hal reka cipta macam mana? How is it to be patent? That's very important dengan izin. Sebab kalau tidak, perkara ini akan larut begitu sahaja dan segala pulangan ekonomi akan terjejas. Keduanya, jenama-jenama yang hebat seperti Gucci
dan juga Christian Dior, adakah Yang Berhormat Menteri bercadang untuk mengadakan usaha sama untuk pengusaha-pengusaha batik kita dengan jenama-jenama terkenal dunia? Terima kasih. Silakan Menteri. Okey, terima kasih kepada Rembau dan juga Kuala Kangsar menyokong usaha batik di dalam Dewan Rakyat. Rembau bertanya berkenaan dengan harga batik, lambakan batik daripada negara luar. Kalau kita lihat batik daripada negara luar itu, sebenarnya mereka itu bukan batik sebenarnya, itulah seumpama tekstil yang diprintkan ataupun dia tidak, sebenarnya bukan batik sebenarnya. Dan kalau tekstil daripada negara-negara jiran itu mereka merupakan tekstil bermotifkan batik. Bagaimanapun batik di Malaysia ini dia harganya begitu subjektif. Kalau kita lihat kalau dia dibuat dengan bahan kualiti ataupun bahan kain yang lain, umpamanya di Malaysia ni banyak menggunakan kain sutra, kain crepe dan sebagainya, di mana pengusaha di Indonesia banyak menggunakan batik cotton. Jadi dari segi tekstilnya itu telah banyak berbeza. Itu menentukan harga dan sebagainya. Jadi saya rasakan bahawa harga batik sebenarnya itu subjektif dan bergantung kepada nilai ataupun kualiti yang batik yang dihasilkan. Kita kena ingatkan satu helai batik yang dihasilkan itu mempunyai 17 artisan ataupun 17 tenaga kerja untuk menghasilkan satu baju batik ataupun satu produk batik. Dia secara tidak langsung kalau kita membeli sehelai batik, dia memberi menolong, membantu menjana ekonomi di kalangan pengusaha batik, terutama mereka yang di desa dan di kampung-kampung. Jadi saya rasa itu jawapan kepada Rembau berkenaan dengan lambakan batik-batik yang berada di tanah air. Dan soalan berkenaan pattern oleh Kuala Kangsar berkenaan dengan bagaimana kita dapat juga bekerjasama dengan jenama-jenama terkenal seperti Gucci dan sebagainya. Di sini kita mengatakan bahawa sekarang ini batik bukan hanya di pengusaha-pengusaha batik. Kita dapat lihat sekarang ini mereka terdiri pada golongan-golongan muda dan antara jenama-jenama yang Bujins, Ferns dan juga Rus Gahara, mereka ini adalah bawah 30-an dan batik-batik mereka telah berjaya menembusi pasaran-pasaran antarabangsa dan mendapat sambutan yang hebat di kalangan rakyat-rakyat luar negara. Jadi saya rasa ini secara tidak langsung membantu menaikkan lagi imej batik Malaysia di mata luar. Berkenaan dengan pattern dan sebagainya, saya rasa ada usaha daripada pihak kraftangan untuk menentukan standard ISO standard bagi pengusaha-pengusaha batik, dan saya rasa mereka juga sedang bekerjasama dengan MyIPO untuk mempatentkan batik-batik yang dihasilkan. So, situ jawapan saya. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.